Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua murid cikgu. Okey. Jadi hari ini kita semua akan belajar karangan bahagian A. Okey Okay, kali ini cikgu akan ajar karangan berformat. Ya. Iaitu resume. Cikgu nak tanya kat sini. Ada tak yang dah belajar resume dekat sekolah? Yang form 4 ni. Yang form 5 cikgu tahu mesti dah belajar kan last year. Dah belajar ke belum resume? Elizabeth Bong belum. Okey, yang lain? Aina belum. Okey, belum ah. Yang form 5 semua dah belajar kan? Ke ada yang cikgu tak ajar lagi yang form 5 ni? Okey Okey, sebenarnya karangan bahagian A ni kita kena belajar karangan berformat dan karangan tak berformat. Kenapa kena belajar? Kalau kau bayangkan kalau keluar resume, dah kamu tak tahu nak jawab. So, nak tak nak kena belajar. Karangan bahagian A biasa dia akan keluar karangan biasa. Okey, karangan bentuk resume. Apa lagi? Kertas cadangan ataupun nama lain dia paperwork. Apa lagi? Surat kiriman rasmi. Surat kiriman tak rasmi. Kemudian kita kena jawab email. Macam-macam lagi. Itu semua karangan bahagian A yang 30 markah tu kan. Kalau karangan bahagian B tu kebanyakannya karangan biasalah. Tapi ada juga karangan bentuk laporan, ucapan, cerahan. Tapi jarang lah. Biasanya karangan bahagian B ni karangan biasa je. Mudah. Okay. So untuk bahagian A ni kamu kena bersedialah. Dengan senarai yang cikgu bagi tahu tadi. So hari ini kita semua akan belajar resume. Resume ni senang je sebenarnya. Tak susah pun. Okay Lepas ni kalau kamu dah kalau kamu kena jawab soalan resume, tak perlu risau dah sebab senang. Kenapa dah ni? Okey. Ini ialah contoh karangan resume Okey, kita lihat sama-sama. Lagi kan aku rasa daripada korang nampak bila aku terus tolong. Gitu. Sudah. Okey, mic off mic. Okey. Satu daripada bentuk karangan respon terhad. Karangan respon terhad tu ialah karangan bahagian A lah. 30 markah. Ialah karangan yang berbentuk resume. Mulai SPM 2021, soalan tentang resume menjadi salah satu soalan yang akan diuji dalam bahagian A kertas 1 SPM. Karangan jenis ini agak mudah kerana segala maklumat sememangnya sedia ada pada murid. Maklumat sememangnya sedia ada pada murid. Hal ini bermaksud murid akan menulis maklumat dan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Okey, ini kamu akan tahu nanti Untuk bahagian potensi diri atau kekuatan diri, pemohon hendaklah menulis 3 ayat. Dalam bahagian ini, calon perlu menghuraikan kekuatan atau kelebihan diri yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon.
Soalan ini diwujudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada murid yang akan mula memasuki alam pekerjaan atau meneruskan pelajaran di peringkat tinggi. Melalui resume yang mantap dan menarik, pihak syarikat akan mengambil seseorang itu untuk berkhidmat dengan syarikat mereka. Okey. Semua tahu kan resume itu untuk apa? Resume itu kita gunakan untuk memohon pekerjaan. Baik. Bahagian kanan ni dia kekuningan sikit dan kurang details sebab cakap pasal warna tak tepat, yang ni mana satu yang betul. Tiga warna tona berbeza habis. Betul. Yang tepat macam apa yang kau nak tengok depan mata adalah warna. Oppo ni ekstra kekuningan. Okey, dah mute dah. Okey, resume ni kita gunakan untuk memohon pekerjaan, baik pekerjaan swasta ataupun kerajaan. Okey. Jadi peringkat SPM ni kamu dah didedahkan pun dengan resume. Supaya nanti bila kamu lepas SPM, kamu dapat tawaran pekerjaan, kamu dah boleh buat resume sendiri. Tak perlu kamu nak Google, kamu dah boleh buat sendiri ya. Okey. Sekarang kita lihat soalan contoh. Maklumat di bawah menunjukkan satu iklan jawatan kosong. Dengan berdasarkan iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap. Bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Okey, nampak? Kamu jangan risaulah kalau bahagian A ni, dia akan bagi tahu arahan soalan, dia suruh buat karangan apa. Nampak? Sediakan resume. Okay. So dekat sini takkan ada pun murid yang akan buat karangan yang salah format. Kalau dia suruh buat resume, dia akan bagi tahu sediakan resume. Kalau dia suruh buat surat kiriman rasmi, dia akan bagi tahu sediakan sepucuk surat macam tu. Ataupun kalau dia suruh buat kertas cadangan, tulis sebuah kertas cadangan tentang apa dia. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, maknanya itu ialah karangan biasa. Karangan fakta. Okay, Kalau email pun dia akan bagi tahu. Okay, jangan risau. Okey, dia kata sediakan resume yang lengkap untuk memohon pekerjaan yang anda minati. Nampak? Okey, panjang perkataan macam biasalah, sama saja 150 sehingga 200. Okay, kenapa dia bagi tahu macam ni? Sebab ada banyak pekerjaan kat sini, nampak? Penyelia. Satu kekosongan. Kerani akaun. Pegawai pemasaran. So nanti dekat resume kamu, kamu boleh pilih pekerjaan mana yang kamu nak untuk kamu buat resume. Okay, Okay. Apa lagi maklumat yang dia bagi? Syarat utama lelaki dan perempuan. Okay. Kriteria yang dia nak, bekerja keras, jujur, dan bertanggungjawab. Okay. So, kamu boleh gunakan maklumat dekat sini ke dalam resume yang kamu nak buat nanti. So, kamu kena gunakan sebaik mungkin bahan yang dia bagi. Bahan ni bukan hiasan. Kita kena guna. Okey Okay, kelayakan minimum SPM. Ingat SPM umur 18 tahun ke atas. Latihan dan kursus akan disediakan oleh pihak syarikat. Okay, tak ada apa-apa. Okey. Baik. Untuk resume, biasanya dia akan bagi satu bahan saja. Kan? Kalau karangan biasa tu lain. Karangan biasa tu biasanya dia ada 3 ataupun 2 bahan. Contoh, bahan pertama tu dia bagi artikel. Bahan kedua dia bagi pantun. Okay.
Waalaikumsalam. Tuition. Okay, sorry ada gangguan. Hilang cikgu lah. Okay Dah lupa. Kat mana tadi? Lupa. Okay, kalau karangan biasa tu, kalau bahan satu biasa dia bagi artikel kan. Okay, bahan dua kadang-kadang dia bagi pantun. Bahan tiga mungkin dia bagi gambar. Macam tu. Tapi kalau resume biasanya dia bagi satu saja, satu bahan saja. Nampak ni? Ini namanya dia macam poster lah ataupun iklan pekerjaan. Satu gambar dia bagi Okay. So macam mana nak buat resume? Okay, ni cikgu ajar. Okay. Seperti biasa, kita masih lagi menggunakan cara yang sama untuk menganalisis karangan. Okay. T tu apa dia? Sekejap kenapa letak bentuk kubah? Okay, T tu ialah tema ataupun tajuk dia apa. Okay So tema dia ialah permohonan jawatan sebagai kerani akaun. So dekat sini calon memilih jawatan sebagai kerani akaun. Nampak ni? Dah ambil ni dia pilih yang kedua. Kemudian butir-butir diri. Butir diri. Kemudian FI. FI tu fokus isi. Fokus isi tu maknanya ialah dia punya apa? Kehendak soalan dia. Itu fokus isi. Okey, maknanya apa yang perlu ada dalam resume kamu? Yang pertama, butir-butir diri. Okey Maknanya nama kamu, umur, latar belakang keluarga, itu butir-butir diri. Yang kedua, kemahiran teknologi maklumat. Okey, maknanya sejauh mana kamu ni boleh mahir menggunakan ICT. Mungkin Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, apa lagi? Microsoft Word ataupun kamu pandai Adobe Photoshop. Bukan kamu tulis kamu pandai main TikTok bukan tu kemahiran ICT yang kita gunakan untuk tujuan kerja-kerja pekerjaan lah. Okey, yang ketiga kemahiran bahasa. Kat sini ada murid berbahasa Cina. Kamu baguslah, boleh bahasa Mandarin. Apa lagi? Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Kita ada juga murid India. Boleh berbahasa Tamil, boleh bahasa Melayu. Bahasa Inggeris boleh kan untung. Kita ni orang Melayu, boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tu je. Cuma Erina seorang aja yang special. Erina boleh bahasa Arab, Erina? Saya boleh cikgu. Tengok. Maudah boleh? Boleh cikgu. Ush, dahsyat. Ada belajar bahasa Arab tinggi ke kat sekolah? Ada. Wah, bagus. Fasih lah, fasih. Tak sangat. Tak apa. Wah, Razi boleh bahasa Indonesia Macam mana boleh bahasa Indonesia ni? Baru tengok apa KKN, Dasar Penari tu. Okey, potensi diri. Potensi diri tu apa kelebihan yang ada kat kamu yang tak ada dekat orang lain? Kemudian alamat untuk dihubungi dan rujukan. Okey, ni cikgu akan explain nanti. Okey, baik. So benda-benda ini yang kena ada dekat resume kamu. A, butir-butir diri. B, kemahiran teknologi maklumat. C, kemahiran bahasa. D, kekuatan diri. E, maklumat untuk dihubungi. F, rujukan. Okey Tu saja, senang. Yang ni kamu kena hafal tau. Ingat, ni kena hafal. Kena hafal
Okay, ingat kena hafal. So ada 6 benda yang perlu ada dalam resume kamu. Okey, nanti exam tak payahlah kamu lukis muka pula ya, tak payah. Contoh je. Okey. Yang pertama ialah butir-butir diri ya. Ada bagi gambar pasport kat sini. Okey, kemudian nama. Tulis nama penuh jangan nama samaran ya. Nama penuh, nama dalam IC tu Nur Fariza Fazrina binti Gani, binti Mak Gani, nama penuh. Jangan letak nama IG kamu pula, nama TikTok kan, jangan. So nama penuh. Okey, tarikh lahir pun sama. Bulan ni tulis dalam bentuk huruf. Jangan tulis 13/4/, tulis dalam bentuk perkataan. Yang gambar tak perlu, terus sambung saja. A ni terus tulis nama ni. Tak perlukan space pun. Okey, kelulusan tertinggi. Tulislah SPM ke ataupun STPM, diploma, ijazah, sarjana muda, tak kisahlah apa pun. Ataupun kalau kamu ada sijil kemahiran, letak sini. Yang sekolah vocational pun ada apa? SPMV kan. Okey, yang kedua anugerah. Anugerah juga di bawah butir-butir diri Okey, apa anugerah yang telah kamu dapat? Okey, anugerah murid terbaik peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2019. Anugerah pencapaian cemerlang bagi mata pelajaran perakaunan 2019. Nampak tak? Kalau kamu lihat ada subjek akaun kat sini. So sesuai dengan pekerjaan yang dia pohon, iaitu tentang kerani perakaunan. Nampak? So nanti kamu kena letak sikitlah background kamu tu ada kaitan dengan apa yang kamu nak apply. Anugerah murid terbaik peperiksaan percubaan SPM. Okey, anugerah pencapaian cemerlang. Ataupun kat sini kamu boleh tambah juga pencapaian kamu dalam co-curriculum. Dalam bidang sukan lah. Boleh letak juga. Tak ada masalah. Okey. Faham ada soalan tak tentang butir-butir diri? Boleh? Okey, seterusnya. B, kemahiran teknologi maklumat. Ya. Yang pertama, kemahiran menggunakan perisian Microsoft Office. Ini benda basic ni semua tahu kan? Bagi menyiapkan tugasan. Microsoft Office tu banyaklah kan? Kita ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Okay. Yang kedua, penguasaan kemahiran reka bentuk grafik pelbagai bahan cetak. Maknanya dia ada kemahiran reka bentuk grafik. Mungkin dia pandai dalam bidang dia pandai edit video ataupun dia pandai edit Photoshop ataupun apps editing dekat dalam komputer ataupun phone. Itu namanya dia punya kemahiran ICT lah. Ataupun dia pandai dia mahir menggunakan blog ataupun laman sawang, website. Apa lagi? Macam-macam lagi kita boleh letak. Jangan pula kamu letak dia pandai menggodam, pandai hack, jangan. Itu benda-benda yang negatif. Benda negatif jangan letak. Kita letak benda-benda yang positif saja. Okey. Seterusnya, kemahiran bahasa dan komunikasi. Ini bahasa apa yang kamu mahir? Okey, yang pertama. Kelulusan cemerlang dalam subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam setiap peperiksaan. Mahir bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, macam Razi tadi tambah. Dan bahasa Indonesia. Okey, D, kekuatan diri Saya mempunyai minat yang mendalam dalam bidang perakaunan.
Okay, nampak ada kaitan dengan bidang yang dipohon. Oleh itu, saya telah memilih aliran perakaunan semasa tingkatan 4. Oleh sebab minat yang mendalam dalam mata pelajaran ini, saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh hingga menerima anugerah yang berkaitan dengan mata pelajaran ini pada tahun 2019 dan 2020. Okey, untuk kekuatan diri ni, kamu kena buat dalam bentuk perenggan. Okey, macam kamu lihat tadi, kebenaran bahasa ni kan dalam bentuk ayat saja kan. So untuk kekuatan diri tu kamu kena elaborate. You kena huraikan sikit you punya kekuatan diri tu. Tak boleh bagi point dalam bentuk point. Kalau kamu buat dalam bentuk point nanti jumlah perkataan kamu akan kurang. Kan akan kurang. So dekat bahagian kekuatan diri lah space ataupun yang tempat yang kamu gunakan untuk menghuraikan kamu punya karangan tu. Bahagian ni saja yang boleh huraikan, yang lain tak boleh. So boleh kita boleh terangkan sejauh mana yang mungkin. Okey, yang kedua apa lagi? Saya mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja dan majukan syarikat. Nampak? Maknanya kamu kena tulis apa sahaja yang boleh menarik minat syarikat untuk ambil kamu menjadi pekerja mereka. Ada semangat yang tinggi. Macam-macam lah kita boleh bekerjasama dengan orang. Kita ni menebati masa. Tulis saja. Oleh itu, saya sentiasa bersedia untuk dibimbing dan diberikan latihan untuk kemajuan diri dan kerjaan syarikat. Saya juga mempunyai semangat sepasukan yang tinggi. Maknanya dia boleh memberikan kerjasama dengan orang lain. Oleh itu, saya akan menjalankan kerjasama dengan semua rakan sekerja dan pihak pengurusan syarikat. Saya berpegang pada prinsip kejayaan syarikat, kejayaan pekerja. Biasalah. Sebelum dapat kerja macam-macam benda dia cakap. Dah dapat kerja, MC je. Okey Kemudian, bahagian E ialah maklumat untuk dihubungi. Okey. Okey, yang ini senang saja. Tulis alamat kamu, nombor telefon kamu dan juga email. Yang ini paling senang lah. Alamat ni tulis alamat fake pun tak apa. Alamat tipu. Okey. Maknanya tempat kamu kena logik lah. Janganlah buat tempat-tempat yang tak logik. Tulis kat sini Winston lah. Sunhawk lah. Janganlah macam tu kan. Tak logik. Mana tempat yang logik. Okey. F. Rujukan. Rujukan ni. Okey. Kalau kamu ni baru habis SPM kan. Rujukan kamu ialah pengetua. Pengetua sekolah kamu. Okey. Faham? Kalau kamu ni lepasan diploma. Rujukan kamu ialah pensyarah. Pensyarah yang observe kamu waktu LM. Maknanya pensyarah yang observe kamu waktu kamu buat praktikal. Yang praktikal kat kilang ke syarikat ke. Maknanya tulis nama pensyarah kamu. Sama juga macam degree kan. Tulis nama pensyarah. Itu rujukan. Maknanya apa pentingnya rujukan ni? Mungkin syarikat tu nak tahu kamu ni macam mana, dia akan call lah. Contohlah kalau kamu ni calon SPM kan. Calon SPM lah, lepasan SPM. Okay. So majikan kamu nak tahu kamu ni orang macam mana. So dia call pengetua. Edina Syamimi ni macam mana kat sekolah? Dia kata dia ni bagus, belajar cemerlang. Tak ada masalah disiplin. Ya cikgu. Contoh-contoh. Tapi jaranglah majikan ni call kan. Dia tak ada pun. Okay, So itu untuk rujukan. Nama dan juga nombor telefon sahaja. So ini kena ingatlah. Okay, Okay, setakat ni ada tak soalan? Tak ada Okay, cuma cabaran kamu yang utama dia satu je.
Kekuatan diri ni kamu kena struggle sikit tulis. Ataupun kalau kamu nak senang boleh hafal lah. Boleh hafal. Sebab resume ni biasanya kita boleh gunakan untuk semua pekerjaan sama je. Okey Baik. Sekarang kita akan cuba buat resume sama-sama. Okey, sekejap. Okey, ini contoh soalan. Okay, saya zoom sekejap. Baik. Okey, ini jawatan pula. Kerja yang kosong ialah penolong pengurus koperasi. Okey. Iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan. Sudah ikan pula. Ikan kerja kosong. Iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda sendiri yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Okey. Okey, dekat sini dia bagi dua bahan. Tapi tak jelas sangat zoom. Tak nampak. Okey. Baik, ni namanya logo angkasa kan. Koperasi. Iklan jawatan kosong Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Okey, jawatan kosong ialah penolong pengurus koperasi. Okey, kelayakan dia rujuk iklan. Tarikh tutup 21 hari bulan 11 2021. Okey, tengok dia punya detail tentang jawatan. Tentang jawatan kosong tu. Okey. Nama majikan dia ialah Angkasa. Lokasi dia dekat Selangor. Maknanya kerja kosong dekat Selangor lah. Tarikh tutup 21 November. Okey, maklumat jawatan kosong dia apa? Syarat dia kena warga negara Malaysia. Umur dia kena atas 18 tahun. Okey, apa lagi? Calon yang berkelayakan dengan ijazah boleh apply diploma, STPN, SPM ataupun kelayakan profesional yang diiktiraf. Okey, apa maksud kelayakan profesional yang diiktiraf? Maknanya kita ada sijil. Tak kisahlah sijil kebangsaan pula, sijil kemahiran ke, ataupun kita mungkin ambil sijil dekat Giat Mara, tak kisah. Asalkan ada kelayakan profesional. Okey, setiap calon juga perlu mempunyai ciri-ciri berikut. Berperwatakan menarik. Okey. Apakah maksud perwatakan menarik? Makna kamu punya penampilan macam mana, kekemasan diri, cara berjalan, cara bercakap dengan orang, itu namanya perwatakan menarik. Suka senyum, kan? Okey, berpengetahuan maknanya kamu ni orang yang berilmu. Maknanya kamu ni kalau ada sertifikat kan, ada kelayakan pendidikan tu maknanya kamu dah ada orang yang berilmu lah. Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan lain-lain. Kamu ada leadership. Okey. Apa lagi ni? Okey, kelebihan kalau kita apply pekerjaan ini. Gaji dengan pelbagai imbuhan menarik. Okey, imbuhan tu maknanya mungkin ada imbuhan tu lebih kepada keistimewaan. Apa yang kamu dapat? Contohnya bonus tahunan ataupun kita dapat allowance pengangkutan ke. Mungkin kita dapat insurans, itu namanya imbuhan lah. Okey, apa lagi? Cuti tahunan. Maknanya mungkin cuti tahunan dia bagi 10 hari setahun.
Okey. Cuti sakit dan lain-lain. Maknanya kita ada kemudahan cuti sakit. Mungkin dia boleh bagi MC setiap pekerja sekurang-kurangnya 30 hari setahun. Okey So maklumat dekat sini kita kena gunakan. Kita kena gunakan Okey. Okey, nampak? Tema dia. Okey, tema dia tentang apa? Permohonan jawatan sebagai penolong pengurus koperasi Okey, fokus isi macam biasa Yang ni 6 butiran yang saya suruh kamu hafal tu. Butir-butir diri, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran bahasa, kekuatan diri, alamat untuk dihubungi dan rujukan Ada 6. Okey, format dia resume Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat bahagian B. Iaitu kemahiran teknologi maklumat. Untuk butiran peribadi tak perlu Okey, contoh kat sini nampak. Okey, nampak ada gambar sini. Ini bukan muka cikgu Walaupun nama sama, nama cikgu tapi ini bukan muka cikgu. Okey, nama penuh, tarikh lahir. Okey, gelar tertinggilah SPM. Okey, lepas tu letak anugerah. Contoh. Pencapaian terbaik SPM dalam peringkat daerah Pulau Kangsa tahun 2020. Kejohanan petong Piala Angkasa dalam peringkat negeri Perak tahun 2019. Nampak? Anugerah dia pun ada kaitan dengan angkasa kan? Ada kaitan dengan koperasi. Maknanya koperasi kan terkenal dengan sukan petong betul? Nampak? Anugerah dia pun ada kaitan dengan apa yang dia nak apply. Kemudian esko pengawas sekolah. Kenapa dia ambil pengawas sekolah? Kenapa tulis pengawas sekolah? Sebab dia dah kata tadi dia nak ada dia nak pekerja dia ada ciri-ciri kepimpinan. Sebab tu letak kat sini pengawas sekolah. So anugerah tu mesti ada kaitan sikitlah dengan apa yang kita nak apply. Okay. So sekarang jom kita buat sama-sama bahagian B iaitu kemahiran teknologi maklumat. Okay, Yang ni kelas. Okay. So macam biasa kita akan respon dekat Padlet. Okey. Boleh cuba buat. Setiap orang cuba buat satu ayat tentang kemahiran teknologi maklumat. Okay, kejap. Ya, ini B Kemahiran teknologi maklumat. Okey, ayat dia macam ni contoh. Okey Cikgu nak tengok sejauh mana kau punya kreativiti. Sebab sekarang ni semua dah mahir ICT kan. So apa lagi yang kita boleh letak? Okey, contoh ni benda basic je kelas. Kemahiran menggunakan perisian Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan juga bagi menyiapkan sebarang tugasan. Apa lagi yang cuba letak kat sini? Kemahiran menghasilkan video kreatif dengan menggunakan perisian Adobe After Effects dan Adobe
Premiere Pro. Itu contoh yang cikgu buat lah. So cikgu nak tengok benda lain pula. Apa lagi yang kamu mahir tentang ICT? Itu saja. So boleh respon dekat Padlet. Razi, kamu cuba tulis. Cuba tulis, nanti cikgu akan murnikan ayat kamu. Kita kena tulis dalam ayat lengkap, tak boleh buat point. Tulis, maknanya point tu macam pandai menggunakan Adobe. Mana kena panjang sikit ayat tu. Alhamdulillah. Kemarin mencipta. Okey, jangan lupa tulis nama masing-masing dekat apa yang kamu respon tu. Siapa buat ni kemarin menciptakan aplikasi baru ni? Link. Okey. Isha, kita sekarang kena buat maklumat bahagian B. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Apa kemahiran yang kamu boleh untuk ICT ni? Okey, nampak. Idea kamu ada, bagus. Tapi ayat kamu kurang tepat. Siapa yang buat ni? Kemahiran menceritakan aplikasi baru ni. Tulis nama kamu kat bawah. Nabil. Banyak yang kamu boleh tulis. Contohnya sekarang ni, ramai yang dah mahir menguruskan perniagaan dalam talian. Kan? Online shopping kan? So cikgu tahu kat sini mesti ada yang ada akaun Shopee, akaun Lazada kan. So benda tu boleh juga kita letak dalam kita punya kemahiran ICT tu. Ada kaitan juga. So kamu cuba buat ayat macam mana. Apa lagi? Apa lagi yang ICT selain kita mahir menggunakan Microsoft,
pandai edit video, pandai menguruskan online shopping punya apps ke, apa lagi? Pandai guna website, blog, apa lagi selain tu? Cuba kembangkan lagi idea. Sebab murid cikgu ni pandai-pandai semua, lagi advance dari cikgu. Okey, cikgu tengok ada yang dah ni. Okey. Uish, terkejut cikgu. Oh, Razi, Razi. Okey, yang baru masuk ni tengok contoh ayat cikgu buat. Kamera menggunakan perisian Microsoft Office, Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator bagi menyiapkan sebarang tugasan. Kemahiran menghasilkan video kreatif menggunakan perisian Adobe After Effects dan Adobe Premiere Pro. Itu contohlah. Tapi cikgu nak lain dengan tiru cikgu punya. Okey, kalau game boleh tulis ke? Kenapa cikgu? Boleh Razi, tapi ada cara, ada cara dia. Contoh kan ada je yang boleh, yang pandai buat, yang pandai mencipta permainan dalam talian. Maknanya yang pandai create online gaming. Dia boleh buat game sendiri. Macam cikgu kan, cikgu lain, cikgu pandai buat game gunakan Microsoft PowerPoint. Contoh kat sini, cikgu tunjuk contoh. Boleh je. Okay, contoh kat sini kejap ini dia. Nampak? Ini cikgu buat sendiri. Nampak? Melalui Microsoft PowerPoint pun boleh buat game tau. Contoh. Nampak cikgu play Nampak? Oh, kat sini. Nampak? Contoh doktor lelaki yang kacak itu apa dia? Alamak. Error pula game ni. Okay, contoh cikgu create ni. Nampak? Contoh. Ini gunakan PowerPoint je. Contohlah. Okay, apa lagi game yang ada? Tapi sebenarnya bukan cikgu buat pun, cikgu ambil template kat internet. Tapi ada yang cikgu yang boleh buat. Ni cikgu belajar kat YouTube ni. Pakai PowerPoint je. Itu ada kemahiran dia. Tak semestinya game tu yang kita buat yang macam PUBG tu tak ada, itu advance sangat tu.
Yang simple-simple pun tak apa. Ambil game kampung Roblox. Game saja. Okey, dah. Baik, cikgu semak seorang-seorang. Kemarin menggunakan perisian PowerPoint bagi tujuan membuat slide. Okey. Kemarin menggunakan perisian PowerPoint. Okey. Betul kerja PowerPoint macam tu? Okey, nampak? P ni huruf besar. Bagi tujuan. Bagi tujuan. Membuat slide. Okey, slide ni bahasa Inggeris tau. Bahasa Melayu S-L-A-I-D. Slide. Bagi tujuan membuat slide. Okey, betul. Ataupun bagi kerja-kerja pengkeranian pun boleh juga. Tak kisah. Cikgu tak pasti. Mungkin ada pemeriksa yang cepat pandang. Sebab kadang-kadang dia pun lupa ejaan PowerPoint macam mana. Okey, kemarin menetapkan kata laluan dan mengekalkan akses pakan data. Uish, macam ni. Kemarin menetapkan kata laluan dan mengakses pakan data. Ni macam hack ke? Okey, yang Kartik. Yang ini kemarin ni kurang sesuai. Kurang sesuai kan cikgu merah kan. Kurang sesuai Kartik Tapi tahniahlah sebab kamu cuba. Bagus-bagus. Kemarin menguruskan perniagaan secara dalam talian. Ya, bagus. Aina. Kemarin menguruskan perniagaan secara dalam talian. Okey maknanya setiap platform media sosial ada online shopping ni ataupun perniagaan dalam talian. Contoh Facebook kita ada marketplace. Instagram kita ada shop kan. Apa lagi? Kemudian Shopee, Lazada. Mudah. Apa lagi WhatsApp tu pun kita boleh promosikan kita punya perniagaan juga dekat apa? WhatsApp story. Twitter tak ada kot kan. Jaranglah. So setiap platform media sosial tu kita boleh gunakan untuk menguruskan perniagaan dalam talian. Okey, bagus Aina. Erdina, kemarin menciptakan video. Okey. Kemarin mencipta, bukan menciptakan, kemarin mencipta. Kemarin mencipta video permainan. Bukan video permainan. Kemarin mencipta permainan video. Permainan video. Video atas talian. Okey, apa lagi? Siapa lagi Alif, kemarin komputer boleh gunakan untuk okey, hari ni macam kamu bagi tahu. Hari ni macam kamu bagikan pendapat. Ayat kamu ni. Kemarin komputer boleh digunakan untuk ini macam bagi pendapat Alif. Kita bukan nak bagi pendapat, kita nak bagi tahu apa yang kita boleh buat. Apa yang kita mahir. Macam tu Kemarin menciptakan aplikasi baharu yang menguruskan urusan jual beli. Kemahiran mencipta, bukan menciptakan. Ingat ini ialah mencipta, kata kerja transitif. Maknanya kena ada satu objek saja. Kemahiran mencipta aplikasi baharu yang memudahkan urusan jual beli. Okey, betul. Berkemahiran untuk membuat video dan atau iklan bagi mempromosikan hasil jualan. Okey, betul. Okey. Faham. Maknanya ni macam buat konten lah kan. Konten dekat IG ke TikTok ke Facebook kan. Betul lah. Boleh. Maknanya konten pun salah satu kemahiran jugalah dalam ICT ni. Kemahiran perbuatan. Inilah macam sikit. Bukan perbuatan Ini macam perbuatan apa ni. Kemahiran membuat. Okay. Razi Kemahiran membuat.
Ataupun yang lebih cantik kita gunakan menghasilkan. Kemahiran menghasilkan video. Kemahiran menghasilkan video dan kemahiran mengedit gambar. Oh, faham. Kemahiran menyunting. Edit kan? Menyunting. Edit dalam bahasa Melayu ialah menyunting. Menyunting video dan gambar. Kemahiran menyunting video dan gambar. Menggunakan aplikasi apa? Kita lah menggunakan aplikasi ataupun menggunakan perisian. Perisian tu maknanya software. Perisian Adobe Photoshop contohlah. Nampak? Edit tu menyunting. Software perisian. Okey Apa lagi? Saya berkemahiran. Okey, bukan saya berkemahiran, saya mempunyai kemahiran untuk membuat laman web setelah mengikuti seminar pelajaran sekolah. Tak payah beritahu. Tak payah beritahu kamu pandai sebab apa. Tak beritahu. Saya mempunyai kemahiran untuk membuat laman web. Membuat laman web. Bolehlah untuk membuat, akan membuat. Membina laman web. Bukan membuat, membina laman web. Sama-sama Razi. Okey. Tahniah kepada yang respon ni. Terima kasih sebab kamu semua berani mencuba. Okey. Kalau kamu tak cuba tadi, kamu tak tahu kesalahan kamu apa. Okey, so saya harap itu adalah kesalahan pertama dan terakhir kamu. Okey. Sekarang kita cuba pula buat bahagian C. Okey, bahagian C. Okey, ini contoh cikgu buat. Kemahiran menguruskan perniagaan dalam talian melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Shopee. Ini contoh isi kawan kamu tadi Siapa tadi? Aina. Okey, Aina Okey. Bagus. Okey, C ini C tentang bahasa Kemahiran bahasa. Saya mempunyai keputusan yang terpuji dalam bahasa Melayu pada peringkat SPM. Okey. Sekarang cuba pula buat kemahiran yang seterusnya. Kemahiran bahasa. C. Kemahiran bahasa. Okey. Boleh tak yang respon ni yang nama-nama lain-lain pula? Kalau cikgu tengok asyik orang yang sama je. Cuba. Buat resume ni santai je. Senang je. Tak rumit macam kita buat karangan biasa tu. Sebab apa? Sebab kemahiran ni memang ada dekat kita. Sebab apa? Kita ada pengalaman, kita ada kemahiran. Nak buat resume ni kamu tak baca pun kamu boleh jawab. Kalau yang aktif dekat sekolah tu, untunglah kalau buat resume ni. Sebab ada je benda kamu nak tulis kan. Pencapaian kamu, anugerah kamu. Apa yang telah kamu sumbangkan dekat sekolah. Mungkin kalau kamu ni ada kemahiran-kemahiran tertentu, semua boleh letak. Okey, dah siap ni cikgu. Hijaukan ni betul Okey, jangan lupa tulis nama kamu setiap kali respon. Lupa Isha. Yang ini kena ada objek. Mempromosikan hasil jualan
Barang perniagaan. Kena letak dia punya objek. Okey. Kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Okey, bagus. Mana Kartik dia? Okey, bagus. Okey. Okey, tu ubah warna kuning. Komputer tak boleh load Padlet. Kalau buka nanti crash komputer. Okey, tak apa, tak apa. Saya mempunyai kemarahan bertutur dan menulis dalam bahasa Arab selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, betul? Okey, macam dengan suara. Okey, jom cuba lupa. Okey, kejap. Okey, untuk bahasa ni, B ni kena huruf kecil. Bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab kejap. Okey, kalau subjek tu baru boleh huruf besar. Bahasa B huruf besar, Arab. Tapi kalau untuk bahasa huruf kecil. Adelina. Kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oh, Adelina
Bukan bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okey. Apa lagi? Siapa lagi nak betul kan? Tak ada Okey. So apa yang kawan-kawan buat ni betul lah. Tak salah Cuma ada beberapa perkataan yang salah. Okey, ini contoh cikgu buat. Saya mahir bahasa Inggeris kerana bahasa tersebut menjadi bahasa kedua saya. Apabila bertutur dengan kenalan saya dari luar negara melalui pelantar media sosial. Saya boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Mandarin kerana saya pernah bersekolah di sekolah jenis kebahasaan. Nampak? Itu contoh. Okey, sekarang cuba pula buat kekuatan diri. Ni yang terakhir untuk hari ni, kekuatan diri. Contoh yang cikgu buat tadi. Okey, kita ada ayat judul, ayat huraian, ayat impak. Macam buat karangan lah. Ayat judul tu ayat isi kita. Saya mempunyai kepakaran dalam pengurusan kewangan koperasi. Nampak? Ada kaitan dengan jawatan yang dia nak pohon ni. Tentang pengurus apa jawatan dia tadi? Penolong pengurus koperasi. Maknanya saya mempunyai kepakaran dalam pengurusan kewangan koperasi. Kenapa? Kita bagi huraian. Saya telah menghadiri ketiga-tiga kursus wajib yang dianjurkan oleh Koperasi Malaysia. Okey, maknanya kalau kita ni nak jadi guru koperasi ataupun memegang bahagian tertentu kat koperasi, kita kena wajib ikut 3 kursus yang dianjurkan oleh angkasa. Macam saya pernah masuk, tapi saya ambil yang kursus wajib pertama saja. Yang 2 ketiga tak sempat nak buat. Okey, ayat 4 dia. Dengan ilmu yang diperolehi, saya dapat menguruskan koperasi tuan dengan cemerlang. Okey, apa impak kepada majikan? Hasil daripada kepakaran kita tadi tu. Okey Okey, contoh yang lain. Okey, kelas sambil tu kamu boleh buat. Okey, saya mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Okey, uraian dia. Saya boleh menjadi ketua untuk menguruskan gerak kerja ahli lembaga koperasi dengan lebih sistematik. Dengan semangat ayat impak, apa kesan dia? Dengan semangat kepimpinan ini, saya mampu untuk meningkatkan pencapaian koperasi tuan ke tahap yang lebih tinggi. Okey, contoh lain pula. Saya mempunyai daya kreativiti yang sangat tinggi. Saya boleh menyumbangkan pelbagai idea yang kreatif untuk memajukan koperasi tuan. Semua ada kaitan dengan apa yang kita nak apply ni. Dengan kelebihan yang saya ada, pendapatan tahunan koperasi tuan akan meningkat. Okey, yang terakhir sekali, saya merupakan seorang yang sentiasa komited dalam menjalankan tugas. Sentiasa komited. Maknanya dia ada disiplin dalam menjalankan tugas. Saya bersedia untuk melakukan sebarang tugasan yang diarahkan oleh pihak tuan. Dengan komitmen yang tinggi ini, saya dapat memberikan kerjasama yang baik dengan semua kaki tangan di koperasi tuan. Contoh dia lah. Okay, sekarang saya nak tengok macam mana kamu buat. Boleh tak? Ada lagi minit je. Lagi 10 minit je. Okey. Kekuatan diri. Apa kekuatan diri kamu? Yang ada dekat diri kamu tapi tak ada dekat orang lain. Maknanya, inilah yang membezakan kamu dengan calon lain. Disebabkan benda ni, kamu dapat kerja. Kamu kena letak apa dia maklumat-maklumat yang positif. Yang menunjukkan kamu ni bersungguh-sungguh nak dapat kerja tu. Kat sinilah kamu kena tulis panjang-panjang supaya karangan kamu mencapai 200 patah perkataan. Panduan kamu ada ayat judul, ayat huraian, ayat impak.
Okey, cuba. Cuba seorang buat satu kemahiran pun tak apa. Kemahiran pula. Seorang buat satu kekuatan diri pun tak apa. Sebab saya nak kamu semua ada pengalaman nak buat resume ni. Sebab apa? Ramai yang takut nak buat ni sebab dia tak pernah buat. Dan dia tak pernah cuba untuk buat. So bila kamu dah cuba buat, nanti kamu tahulah. So bila dah buat ni, baru kita tahu yang buat resume ni lagi senang berbanding kita nak buat karangan tu. Kan? Buat karangan tu dah kita stres sebab kita nak cari fokus isi lagi dekat bahan. Lepas tu nak kena fikir ayat huraian lagi, contoh lagi dah pening. So resume ni paling senang lah. Alhamdulillah. Oh, okey. Rashdan, saya punya pengalaman dalam menguruskan sistem perpustakaan. Saya dapat pengalaman ini dari sekolah menengah sebagai pustakawan sekolah. Saya mendapat pengalaman ini dari sekolah. Dari sekolah, tak perlu dari sekolah menengah, dari sekolah saja. Dari sekolah sewaktu bertugas sebagai pustakawan sekolah. Ataupun saya mendapat pengalaman ini kerana pernah bertugas sebagai pustakawan sekolah. Dengan pengalaman saya ini, ataupun dengan pengalaman ini saja, dengan pengalaman ini, saya dapat memberitahu tuan di mana saya, dengan pengalaman ini, saya tak perlu.
Dengan pengalaman ini, ia boleh memberi kelebihan kepada syarikat tuan. Itu namanya umum saja. Okey Rasdan, tahniah. Baguslah kau punya idea ni. Maknanya benda ni tak ada kat orang lain kan, ada kat kamu je. Okey Saya mempunyai kepakaran, saya mempunyai kepakaran dalam mengajar anak-anak tadika. Saya pengalaman mengajar. Saya mempunyai kepakaran. Bukan dalam. Dalam ni tak boleh jadi kata hubung tau. Dalam ni ada dua function saja. Dalam yang pertama ialah kata adjektif. Dalam yang kedua ialah kata sendi nama. So, kena gantikan dengan untuk. Saya mempunyai kepakaran untuk mengajar anak-anak tadika. Saya berpengalaman mengajar berpengalaman mengajar di dua buah tadika di Kuala Lumpur. Dengan pengalaman yang saya peroleh, bukan diperoleh, dengan pengalaman yang saya peroleh, saya yakin dapat memimpin dan menguruskan anak tadika di tempat tuan dan puan dengan cemerlangnya. Sebenarnya ini tak ada kaitan dengan jawatan pengurus koperasi tadi. Tapi kalau jawatan untuk guru tadika sesuai. Okay, ayat dia betul tapi tak kena dengan jawatan tu. Saya adalah seorang yang sentiasa bertanggungjawab untuk melakukan semua tugasan atau pekerja diarahkan oleh pihak tuan tanpa sebarang kesulitan. Tanpa sebarang alasan lah, lagi sesuai. Tanpa sebarang alasan. Okey, ada lagi yang respon? Tak ada kan? So, semua faham kan cara nak buat kekuatan diri Okey Jadi untuk yang lain pun sama saja. Okey, ini pula alamat untuk dihubungi. Kan, macam ni letak nama saya. Kemudian alamat rumah saya, nombor telefon, email. Empat benda ni Nama penuh, alamat, nombor telefon dan juga email. Rujukan ni cikgu letak nama pengetua, nampak? Encik Muhammad Ar-Razi bin Ando, pengetua SMK Bukit Mercu. Kemudian nombor telefon sekolah, nombor telefon kan, ini nombor telefon pengetua. Baik. So itu saja kelas, terkejut cikgu. Kelas kita pada hari ini Ada tak sebarang soalan yang kamu nak ajukan kepada cikgu sebelum cikgu endkan kelas ni? Tak ada. Tak ada Tak ada.